Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hai semua, jumpa lagi. Okey, hari ni cikgu nak kongsikan beberapa aktiviti yang boleh kita buat di rumah untuk meningkatkan kemahiran motor halus kanak-kanak. Sebab masih ada yang belum mahir memegang pensel, masih ada yang belum kuat lah untuk kuatkan otot-otot jari dia ni. Okey, selain tu koordinasi mata tangan. Okey, jom kita pergi tanpa membuang masa, okey? Okey, inilah cadangan aktiviti pertama. Dia 3 dalam 1. Sebab apa cikgu kata 3 dan 1? Aktiviti ni ialah aktiviti berturutan. Lepas kita buat nombor 1, buat nombor 2 dan buat nombor 3. Okey, boleh? Okey, yang pertama, renyukkan kertas. Di rumah ada kertas kan? Tak semestinya kertas A4. Buku majalah yang sudah lama, surat khabar atau apa-apa sahaja kertas yang ada di rumah, bagi pada anak-anak untuk direnyukkan. Okay, bagaimana cara untuk merenyukkan kertas? Tapak tangan, letak kertas di atas tangan. Kalau kertas tu besar, gunakan 2 tapak tangan. Genggam, buka. Genggam, buka. Genggam, buka. Genggam, buka. Genggam, buka. Genggam, buka. Sampai kertas tu orang kata kecil, lumat. Ni sebenarnya saya buat macam ni untuk kita kuatkan otot jari anak-anak lah. Jangan kita bantu, biar mereka buat sendiri. Kita tunjuk demonstrasi, tunjuk contoh saja. Sampai dia kecil. Nampak tak hasil dia? Kecil. Okey, kalau nak langkah demi langkah, mula dengan kertas yang kecil dan nipis. Bila dia boleh, besarkan kertas ataupun tebalkan kertas tu. Boleh? Renyuk lagi. Kalau contoh dia boleh buat satu tangan, sama juga. Genggam, buka. Genggam, buka. Genggam, buka. Lepas tu gunakan 2 tangan. Berdasarkan ketebalan dan saiz kertas. Boleh? Okey, aktiviti kedua ialah mengoyak kertas. Kenapa mesti pandai mengoyak kertas? Untuk dia menggunakan kemahiran jari-jari dia. Selalu kalau contoh kita beli roti, mama tolong buka roti, sebenarnya kita nak bina dia untuk koyak kertas tu, untuk koyak benda-benda lain jugalah. Contohnya membuka plastik roti. Dia tidak mengharapkan orang dewasa. Okey, cara untuk mengoyak kertas, gunakan kertas yang dironyok tadi pun tak apa. Okey, kalau nak guna kertas lain pun tak ada masalah. Lalu anak-anak contoh dapat plastik roti. Susah kan? Dia tak dapat buat. Sebab apa dia tak buat? Dia tak tahu menggunakan jari dia. Dia rasa nak koyakkan tu, macam tu, koyak saja. Sebenarnya cara untuk mengoyak ni, gunakan jari, dua-dua jari di dua-dua tangan. Mencubit. Mencubit, cubit kertas. Okey, satu jari ke depan, satu jari ke belakang. Koyaklah, tak kisah, tak rata pun tak apa. Kalau dapat panjang macam ni bagus. Kalau tak rata pun tak apa, koyakkan kertas, koyak kecil pun tak apa. Sediakan bakul lah supaya tidak bersepah. Lalu dia kumpulkan di dalam bakul. Okey? Mula-mula macam tadi, kertas nipis, lepas tu kemudiannya kertas yang lebih tebal. Untuk membina kemahiran jari jemari dia. Okey, apa nak guna dengan kertas yang direnyuk dan kertas yang dikoyak? Ini aktiviti yang nombor 3. Lukis ataupun tak perlu lukis pun tak apa. Tampal sahaja. Tampal sahaja, gunakan gam. Tampal sahaja kertas yang kita renyuk tadi dan juga kertas yang kita koyak tadi. Tampal sahaja. Kalau dia nak buat corak boleh. Kalau dia nak tampal macam tu pun boleh, tak ada masalah. Okey? Kalau nak buat susun, ajar anak-anak tu susun untuk membentuk corak. Contohnya kalau kita boleh tengok kat sini, corak muka. Dia gunakan kertas yang direnyuk. Ataupun kalau contoh nak buat collage, lukiskan bentuk bulat ataupun bentuk apple, bentuk-bentuk yang mudah lah. Kalau kat sini ada contoh bentuk ikan. Susun collage. Kalau tak nak susun, tak nak buat bentuk pun tak apa. Tampal je. Asalkan mereka menyusun dan tampal. Itu namanya collage. Jadi, tidaklah membazir kertas yang direnyuk dan dikoyak tadi. Okey?
Itu aktiviti pertama. 3 in 1. 3 dalam 1. Okey, kita sambung aktiviti yang kedua. Gunakan penyepit. Di rumah ada penyepit baju kan? Guna je. Tak perlu beli yang baru. Gunakan penyepit baju yang kita ada atau apa-apa jenis penyepit. Kalau macam ni contohnya cikgu ada penyepit je ni. Sebab apa kena guna penyepit ni? Masih juga sama. Dia menggunakan jari. Itu otot halus. Motor halus. Jari dia. Kalau tangan ni dah motor kasar. Bila jari tu motor halus. Motor yang lebih kecil. Dia picit. Sama macam tadi. Mencubit. Sekarang memicit penyepit. Sebab penyepit ni lebih keras. Memicit penyepit ni letaklah dekat hanger atau apa pun. Susun. Sambil menyepit, ajar dia mengira juga. Maksudnya 2 dalam 1. 1, 2, 3, 4, 5. Tak semestinya guna penyepit baju tak semestinya guna penyepit baju, apa-apa saja penyepit ada. Penyepit kertas pun boleh. Tak semestinya gunakan hanger. Nak sepit pada kotak pun boleh. Sepit pada benda-benda yang nipis yang dapat disepit ikut saiz penyepit tu. Kalau penyepit tebal, benda yang lebih tebal. Okey. Untuk aktiviti seterusnya yang boleh, yang lebih kurang sama, menggunakan spray. Spray air. Spray lah. Sambil ajar anak contohnya mengelap meja. Gunakan spray, lap. Spray, lap. Lap meja. Okey, selain tu contoh aktiviti dia bermain span dan mengisi air. Sebab itu sukaneka kanak-kanak selalu aktiviti mengisi air menggunakan span. Sebenarnya dia nak membina motor halus dia. Sama ada anak-anak tu akan picit span tu ataupun dia pulas isi air. Ataupun cara kedua, tuang air dalam penutup botol supaya anak tu dia dapat menuang air ke dalam botol. Gunakan span ataupun penutup botol. Sebab itu ialah objek-objek halus untuk membina kemahiran motor halus dia. Boleh dapat? Senang saja. Boleh cuba di rumah. Okey, cadangan aktiviti ketiga. Menguntai manik. Okey, kalau dekat prasekolah ataupun dekat kedai-kedai permainan, dia ada alat khas untuk menguntai manik. Tapi kita boleh gunakan apa saja peralatan yang ada di rumah. Contohnya tali. Tali apa-apa, tali rapia, tali kait, tali yang sesuai. Dan juga straw. Kalau nak gunakan manik ataupun butang boleh. Tapi dia punya lubang tu lebih kecil. Sedikit sukar untuk anak-anak. Tapi kalau contoh kita nak buat daripada mudah ke susah, boleh. Gunakan yang lebih besar, kemudian kepada yang lebih kecil tadi. Benang dan butang. Mula-mula straw dan tali. Okey, straw ni nak panjang pun boleh. Kalau panjang dia sebenarnya kita nak ajar anak tu macam mana nak memasukkan fokus. Memasukkan ke dalam straw yang panjang. Sebabnya bukan mudah untuk anak-anak ni masukkan bila panjang. Maksudnya dia kena gunakan kemahiran bilateral dia. Kedua-dua tangan dia kena guna. Tolak benang, masukkan dalam straw. Bila dah keluar, tarik. Kalau contoh nak daripada yang paling mudah, potong straw tadi. Potong straw tadi pendek-pendek. Ni lubang yang lebih pendek masukkan. Lebih senang sebenarnya straw yang lebih pendek. Sebab dia tak panjang. Anak tu tolak terus keluar hujung. Kalau straw yang lebih panjang tadi dia kena tolak, tak tolak, tolak, tolak. Kena lebih lama lah. Boleh buat daripada mudah ke lebih susah. Kemudian ikutlah nak ikat kat tangan ke jadikan gelang. Ibu bapa bantulah. Ataupun ikat di leher, jadikan rantai. Bukan nak suruh anak-anak kita jadi pondan yang lelaki tu. Sebenarnya untuk membina motor halus dia. Sebab kalau dekat sekolah dia ada manik seperti ni. Ataupun di kedai mainan yang khas. Kalau nak buat di rumah yang lebih kecil, lepas straw dah boleh buat, gunakan benang dan butang. Butang lebih halus kan? Cikgu ada. Benang yang lebih ni dan butang. Butang dia halus. Jadi untuk masukkan benang ni dia lebih fokus yang lebih tinggi. Macam kita lah masukkan benang dalam jarum kan? Masukkan.
Buatlah sampai 10 ke. Lepas tu potong, gunting macam tu. Okay, boleh? Okay, kemudian aktiviti membuat plastisin sendiri. Selalu kita tengok plastisin di kedai kan. Sebab apa kena buat sendiri? Sebab kita nak suruh anak tu meramas, merasa, menyentuh, menguli, mencarit, menggentil. Semua aktiviti membina motor halus tu dia buat sendiri. Dan yang keduanya, apabila dough yang kita buat sendiri ni, kita tak gunakan bahan kimia. Yang dijual di kedai tu banyak pewarna tiruan ataupun bahan-bahan kimia yang lain yang dimasukkan supaya dough tu tahan. Okay. Untuk video membuat dough, boleh cari di YouTube saya. Saya ada sertakan videonya. Okay, tapi ini dough saya yang dah siap, contoh. Boleh buat di rumah memang sedikit bersepah dan kotor, tapi ini namanya belajar sambil bermain. Kotor yang berfaedah. Buat semuanya anak buat sendiri, daripada mula rasa tekstur bahan, lepas tu bezakan setiap tekstur, lepas tu kacau, campur, meramas, gunakan jari. Dia memang sedikit melekit apabila masuk air tu. Tapi di situ kita ajar macam mana nak tanggalkan daripada jari. Bila dah melekit tu macam mana nak tanggalkan daripada jari. Kita ajar. Lepas tu bila dah siap, kita kawal masukkan air. Tu semua ada dalam video. Lepas tu, bila dah siap, bolehlah bentukkan dough tu. Nak bentuk apa? Bentuk ikut kegemaran. Bulat-bulat, bulat kecil, bulat besar. Ataupun garisan yang panjang. Uli satu tangan, dua tangan. Ataupun bentuk huruf yang dipelajari. Okey? Ini senang je. Ada dalam video. Semua ada. Ini aktiviti yang seronok pada anak-anak. Kita penat. Jangan risau, ajak anak-anak untuk kemas sekali lepas dia bermain. Okey? Aktiviti ni tak perlu risau untuk beli bahan. Semua aktiviti dalam kehidupan seharian kita. Okey, aktiviti ni untuk kemahiran memegang dan mengendalikan objek. Sebab apa saya kata begitu? Mula daripada bangun pagi, mandi sendiri. Gosok gigi sendiri. Lepas mandi, sikat rambut sendiri. Pakai baju sendiri. Makan sendiri. Pakai kasut sendiri. Buat kerja sendiri. Kita nampak benda tu mudah. Ataupun kita nak cepat. Kita buat semua untuk anak. Kita mandikan anak sebab alasannya nanti tak bersih. Kita suapkan anak dengan alasannya nanti bersih. Kita pakaikan kasut anak sebab alasannya lambat. Tapi sebenarnya sikap-sikap seperti itu yang menyebabkan anak-anak kita lambat menguasai kemahiran motor halus dengan baik. Sebenarnya kalau buat sepah, air tumpah, itu semuanya proses untuk dia belajar. Okey, saya nak tunjuk kat sini. Pakai baju. Pakai baju berbutang ajar anak. Mula-mula memang agak sengit. Dia pakai butang baju ke atas, ke bawah. Kalau dekat puas sekolah memang akan buat aktiviti seperti ini. Kemahiran memasukkan butang. Kemahiran memasukkan butang ke dalam lubang. Kalau sengit tak apa. Sampailah dia boleh buat untuk semua. Memang lambat. Memang memerlukan kesabaran. Tapi ini untuk membina motor halus dia. Sebab tu kita selalu pesan jangan manjakan anak. Manjakan anak, tangan-tangankan. Oh salah, sayangkan anak, tangan-tangankan. Tapi bukan kita nak tangankan dia. Pakai seluar sendiri, zip seluar sendiri. Supaya dekat sekolah, bila nak contoh buang air kecil, pandai dia nak pakai sendiri. Kalau dia tak pandai buka, tak pandai pakai, itu yang jadi terkencing dalam seluar. Itu sebenarnya. Lepas tu, menggosok gigi. Dia mengendalikan alatan dia tu. Macam mana dia nak pegang bergosok gigi, nak tolak dekat bahagian belakang, depan, belakang, atas, bawah. Kalau semua kita buat kan dia tak pandai macam mana nak pegang bergosok gigi. Orang lain pegang contoh bergosok gigi macam ni, dia pegang macam ni ke tak reti. Ataupun sikat rambut sendiri. Dia pandai untuk ke tepi, ke kanan, ke belakang. Makan sendiri. Sama ada makan guna suapan ataupun sudu.
Jadi dia pandai pegang sudu tu. Tak adalah dia sudu tapi dia punya bahagian sudu tu ke belakang. Tumpahlah nasi. Sebab tu dia kena pandai. Kena ajar untuk buat sendiri. Sedikit demi sedikit. Okay? Boleh? Okay, tagline saya, selamat membuat aktiviti dan berseronok. Maksudnya janganlah stres-stres. Kenapa perlu buat semua ni? Saya dah bagi tahu tadi, semua aktiviti ni membawa kebaikan, membawa perkara yang positif. Jadi, jom buat aktiviti.